sangka Sabah bakal gegar politik PRN ini. Formula kerjasama raja antara GRS dan PH masih kukuh. Apa cerita sebenarnya? Tontoni sampai habis untuk jawapannya. Disclaimer, artikel ini diolah daripada berita asal oleh Siti Aisyah Narudin, utusan Borneo, 12 Ogos 2025 dan diperkukuh dengan fakta sahih daripada Sinar Harian dan bernama Sabah kekal formula kerjasama GRS PH hadapi PRN 17. Ranau, Majlis Tertinggi Gabungan Rakyat Sabah GRS bersetuju untuk mengekalkan formula kerjasama sedia ada dengan Pakatan Harapan PH bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Ketua Menteri yang juga pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor berkata, sejarah membuktikan sesebuah kerajaan negeri itu memerlukan hubungan yang kukuh dengan kerajaan persekutuan. Sehubungan itu, katanya, hubungan erat kerajaan negeri dengan persekutuan adalah demi kestabilan. Kita berharap rakyat memahami bahawa kita sedang melakukan yang terbaik untuk membawa kemakmuran kepada mereka, katanya pada Majlis Pecah Tanah Projek Bandar Baharu Paginatan di Memorial Nunuk Ragang dekat sini hari ini. Haji G berkata, rekod pencapaian kerajaan GRS PH dalam membawa kemajuan kepada Sabah terbukti dengan lebih 400 inisiatif di bawah agenda pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ, iaitu kira-kira 94% daripadanya berjaya dilaksanakan. Menurutnya, perkara itu bertentangan dengan dakwaan pembangkang yang menurutnya bertujuan menipu rakyat. Katanya, kerajaan GRS PH meluluskan pelbagai program bantuan untuk pembangunan pendidikan negeri dan kesejahteraan rakyat yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan negeri sebelum ini. Tahun ini sahaja, kita memberi bantuan bulanan sebanyak RM300 kepada hampir 100,000 golongan miskin tegar dan inisiatif ini akan diteruskan jika rakyat mengembalikan mandat kepada GRS PH pada pilihan raya akan datang. Kerajaan GRS PH turut berjaya mendapatkan penyertaan yang lebih besar dalam sektor minyak dan gas melalui pemeteraian bersejarah Perjanjian Kerjasama Komersial CCA dengan Petronas pada 2021. Selain itu, kerjasama negeri melalui Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah LPPB komited meneruskan agenda menangani masalah kemiskinan bandar dan luar bandar di negeri ini melalui program pembangunan Bandar Baharu, katanya. Beliau berkata, projek Bandar Baharu Paginatan yang sudah lama dinantikan dijangka memacu ekonomi tempatan di kawasan itu. Menurutnya, ia selaras dengan pelan pembangunan SMJ yang pada intinya sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Katanya, Bandar Baharu seluas 200 ekar yang terletak kira-kira 43 km dari sini akan dibangunkan dalam 5 fasa melibatkan pembinaan pelbagai kemudahan penting termasuk pejabat kerajaan, kedai, perumahan kos rendah, dewan serbaguna, perpustakaan, pusat kesihatan, pasar, balai polis dan balai bomba. Apabila siap kelak, penduduk di Paginatan tidak lagi perlu ke Ranau atau Telupid untuk berurusan dengan jabatan kerajaan, katanya. Haji G juga memberi jaminan isu-isu yang dihadapi rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Paginatan yang dibangkitkan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paginatan Datuk Abidin Madingkir akan diberi perhatian.
Turut hadir timbalan Ketua Menteri yang juga Adun Kundasang, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam dan Menteri Kewangan merangkap Adun Karanaan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Namun, inilah yang menarik. Walaupun GRSPH nampak power couple menjelang PRN17, timbul beberapa persoalan hangat yang boleh dibincangkan. Adakah kerjasama ini terlalu bergantung kepada hubungan dengan Kerajaan Persekutuan? Sesetengah pihak menyuarakan bahawa Sabah boleh berdikari tanpa terlalu bergantung kepada kuasa pusat. Seterusnya, apa peranan parti dalam GRS yang kurang gembira? Contohnya Star dan PBS dilaporkan ada suara akar umbi yang ingin GRS bergerak solo demi memperkukuh identiti politik negeri. Adakah keputusan diteruskan GRSPH ini benar-benar mencerminkan pendirian semua parti komponen? Projek Bandar Baharu Paginatan realistik atau janji pilihan raya? Membangun bandar baru seluas 200 ekar dalam 5 fasa memerlukan pelaksanaan rapi dan peruntukan besar. Adakah sumber kewangan dan pelan pelaksanaannya solid atau sekadar impian pilihan raya? Modal insan versus pembangunan fizikal, kemana tumpuan lebih berat? Adakah RM470 juta dan beasiswa besar itu memberi kesan nyata jangka panjang atau digunakan sebagai window dressing politik? Dan yang paling kritikal, dengan kerjasama GRSPH diteruskan, apakah implikasinya kepada BN? Bahagia atau iri hati? Laporan ada menyebut BN Sabah enggan bekerja sama. Tapi pula muncul berita BNPH sedang diatur kerjasama juga. Apa sebenarnya berlaku di belakang tabir? Jadi, di mana kedudukan anda? Adakah kerjasama GRSPH ini strategi bijak untuk stabilkan Sabah? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share jika nak lihat perbincangan panas sebegini dalam video akan datang. Sekian, kita jumpa lagi.